kita boleh mulakan sekarang ni, iaitu hadis yang ke 916 ya. 916 bab dia disebut bab ya ghasabi ya. Ataupun ghasab. Maknanya ialah memanfaatkan, catat ya, memanfaatkan barang orang lain tanpa pengetahuan pemiliknya. Tanpa pengetahuan pemiliknya. Memanfaatkan. Manfaat. Ya, memanfaatkan barang orang lain tanpa pengetahuan pemiliknya. Okey, siapa nak mulakan? Silakan. An Said. Ya. Baik, catatkan dulu. Oh, ada kejap. Betul. 916 hadis sah. Matan dia, dilarang mengambil tanah, dilarang mengambil tanah orang secara zalim. Hukum haram. Baik, ya. Dulu ya, orang-orang tua kata ya, kita kalau mengalih batu sempadan ya, jadi kata orang tua dulu ya, kalau kita alih batu sempadan, nanti kita kena tanggung, kena pikul 7 petala bumi ke bawah ya. Jadi apa tujuan mengalih batu sempadan? Kerana nak melebarkan kita punya tanah, nak melebarkan kita punya kawasan. Jadi ya, kita ya alihlah batu sempadan tu, dan tidak disedari oleh tetangga kita ya, kita alihkan dia. Jadi itu kata orang tua, rupanya memang ada dalam hadis ya, kita kena ya menanggung pada hari kiamat 7 lapis bumi ya. Jadi kita sudah mengambil hak orang lain. Jadi memang ada rupanya dalam hadis ni. Dulu cakap orang tua ya, kita pun pegang jugalah, takut juga ya. Sebab batu sempadan ni, kalau ingat kat kampung-kampung ni, tanah gambut kan. Jadi batu sempadan tu senang nak cabut ya. Senang nak cabut, senang nak alih ya. Jadi hal-hal macam ni rupanya walaupun nampak macam ya, tak ada apa perasaan kita, tapi sebenarnya ya, kita telah mengambil hak orang lain. Itu jangan jadikan sebagai main-main ya. Itu dosa ya, bukan main-main lagi, dah kira dosa. Baik, dalam hadis ini saya ulangkan sedikit, barang siapa mengambil
sejengkal tanah dari orang lain, apalagi dengan secara zalim. Bukan sengaja, tapi dengan secara zalim. Ya. Sengaja dah lain pula. Ya. Nescaya Allah akan kalungkan tanah tersebut kepadanya pada hari kiamat 7 lapis bumi. Ya. Min sabai ardin. Ya, daripada 7 lapis bumi. Jadi mengambil hak orang lain dengan cara tidak sah akan mendapat seksa yang berat di hari kiamat. Dan orang yang mengambil tanah orang lain dengan cara tidak sah, maka kelak dia akan dikalungkan tanah seluas yang ia ambil sebanyak 7 lapis bumi. Ya. Jadi ya, berhati-hatilah. Ya. Jangan kita mengambil hak dia. Ya. Sebab itu adanya batu sempadan. Batu sempadan itu membuktikan hak masing-masing. Ya. Jadi dalam segi hukum, perbuatan kita ni haram, berdosa, berat tanggungannya di hari kiamat kelak. Ya. Ada cerita orang-orang kampung ni lah. Ya. Pokok durian ni kat sempadan. Ya. Hanya pokok durian ni hanya lebih kurang 1 kaki macam itulah. Ya. Jadi batu sempadan tu dialihkanlah supaya pokok durian tu masuk kawasan dia. Ya. Dialihkan. Jadi masuklah pokok durian tu kawasan dia. Jadi dia ada hak pokok durian tu. Jangan main-main. Ya, 1 kaki bukan sejengkal. 1 kaki dalam hadis ini 1 jengkal. Shibron minal ardi. Sejengkal daripada bumi. Ya, dalam hadis ini. Apalagi 1 kaki. Ya. Jadi ingat-ingatlah. Ya. Lagi? Siapa nak baca? Silakan. Mana yang nak baca yang tertutup tu buka. Silakan. Sila. Sila. Ya. Satu lagi. Nanti, jap. Betul lah satu dulu ya. Panjang ni. Baik, catatkan dulu ya. Hadis 917. Hadis sah. Matan, barang orang yang kita rosakkan dan sebagainya harus diganti. Hukum wajib.
Baik. Ini cerita dalam hadis ni. Dikisahkan katanya. Ya. Nabi SAW masa itu berada di rumah seorang istrinya. Lalu katanya seorang dari Ummul Mukminin mengirimkanlah piring yang ada makanan, tapi melalui pelayannya. Ya. Engkau tolong berikan makanan ni kat maduku, macam itulah. Sipulan Rasulullah masa itu ada di rumah, ya, madu itulah. Ya. Lalu ya, isteri Nabi tersebut bila pelayan tu bawa makanan tu, ya, dia kata daripada madunya. Lalu ya, isteri itu pun memukul tangan pelayan tu yang bawa makanan tu, ya, dan piringnya pecah. Ya. Lalu Nabi kumpulkan piring itu, ya, dikumpulkan yang pecah tu, ya, kemudian makanan tu pun diambil lah, mana diambil, dan ya, Nabi suruh makanlah. Ya. Kemudian ya, Rasulullah SAW cari piring yang baru, yang lain lah, yang elok, lalu digantikan piring itu, ya, diberikan kepada pelayan tu untuk dibawa pulang. Nampak ya, salah satu daripadanya pengajaran di sini, ya, dengan kita ialah ya Aisyah. Jadi bila Aisyah dapat makanan daripada madunya, dia cemburu. Ya, itu yang ditampar tu. Ya, pinggan tu pecah. Jadi hal ini kita ya tidak mengira kisah Aisyah itulah, tapi kita mengira peranan kalau kita rosakkan barang orang. Macam tu. Jadi sebab itu Nabi ya diganti dengan piring lain. Jadi nak membuktikan di sini ya bahawa seorang yang memecahkan barang orang lain, hendaklah dia menggantikan barang tersebut serupa dengan barang yang dipecahkan atau dirosakkan. Apabila yang dia rosak atau buang ya adalah makanan, maka ia harus menukar dengan makanan yang serupa. Jadi artinya dalam hal ini ya kita kena ya mengetahui tanggungjawab. Kalau kita meminjam barang orang, ya kemudian ya contohnya ya barang itu pecah atau rosak, ya seandainya ya tidak ada barang yang sama, ya kita hendaklah letak pada harga ya. Mana berapa harga tu kita bayarkan lah. Kita cakap lah, kita sanggup bayar. Ya. Jadi saya dah cari barang ni tak ada. Kat kedai tak ada yang sama. Ada tapi bunga lain. Contohlah. Ya. Bunga dia lain. Jadi ganti tetap ganti. Kalau dia tak setuju dengan gantian yang tak serupa, ya maka kita nilaikanlah dengan harga. Supaya ya tidak berkecil hati orang yang memberikan pinjam kepada kita ya, barang tersebut. Ya. Itu kena fahamlah hal ini. Ini adalah ya peraturan yang Nabi telah ajarkan kepada kita. Ya. Walaupun hal ini atau kisah ini ya mengenai tentang Aisyah. Ya. Tapi hakikatnya adalah pelajaran. Ya. Baik, kita sambung. Ya. Siapa nak baca pula? Ya. Ni yang nak baca buka mic ya. Mic ni banyak tertutup ya. Silakan, siapa nak baca lagi? Buka mic ya. Yang nak baca mic tu buka. Pandai tak buka mic tu? Okey. Silakan Ali.
Baik, 918. Hadis boleh dipakai. Matan, orang yang menanam sesuatu di tanah orang lain tanpa izin, orang yang mempunyai tanah, maka yang menanam tidak berhak mendapat bahagian dari tanamannya itu. Hukum sebagai satu ketentuan. Sebagai satu ketentuan. Baik, ini satu perkara lagi, ya, diterangkan ya di sini bahawa kita menanam di tanah bukan milik kita dan tidak ada izin daripada tuannya. Jadi, sekiranya tuannya ini nak memerlukan tanah itu untuk dibuat ya, rumah atau sebagainya, maka tanaman-tanaman itu perlu dihapuskan. Ya. Sebab dia contoh nak buat tapak rumah, jadi tanaman itu perlu ya dihapuskan. Ya. Jadi ya, penanam ini dia tidak boleh nak komplain apa. Ya, itu adalah hak tuan rumah, tuan tanah. Kalau belum ada apa-apa, mana tidak dikerjakan atau tidak diperlukan lagi tanah itu, itu ya tak mengapa. Tapi dia kena niat. Ya, seandainya ya tanah ini digunakan, ya, maka tidak ada hak atasku untuk mengambil hasilnya. Ya. Jadi tak boleh nak buat apa lagi. Jadi ini ya satu perkara ya yang perlu diketahui. Ya, teringat dulu siapa kita punya guru. Ya, Ustazah Martina, ingat lagi Ustazah Martina, ingat tak grup kita tu ya? Jadi dia tu cerita dia lama tak balik kampung. Ya. Tanah dia tinggal. Tanah dia dulu pokok kelapa, dah tinggi-tinggi tak terbela lah, dia asyik sibuk dengan tugas dia, suami dia sibuk dengan tugas dia. Jadi kebun tu tak ditengok-tengok. Ya. Di kawasan Banting ke mana lah dia cerita dulu kan. Pokok kelapa dah besar. Jeram ya. Dia jeram. Dia cerita. Pokok kelapa dah tinggi-tinggi, dah tak dikesah lah. Bila entah macam mana, teragak puluhan tahun dah, teragak nak tengok. Tengok-tengok dah siap kelapa sawit dah tanam. Ya? Sedang cantik, macam tinggi sepinggang macam tu lah. Dah sedang cantik buah, maknanya dah banyak hasil lah dari ambil macam tu. Ya? Tak tahu siapa yang tanam. Ya?
Orang dah tanam kelapa sawit kat kebun dia. Dah puas makan hasil dia. Ya. Jadi ya, uh, ustazah tu dia apa? Uh, dia nak ambil balik lah tanah tu. Sebab hak dia. Ya, jadi memang tak ada hak langsung untuk orang yang menanam. Kalau ikutkan hukum ni, tak ada hak langsung dia nak minta ganti rugi ke apa, tak ada hak. Melainkan kau cabut. Kalau nak kau cabut. Kalau tak nak kau cabut. Jadi fikir. Sama ada nak dibiarkan ataupun kau cabut. Kerja banyak tu kalau nak mencabut. Ya? Berapa ekar? Banyak ekar jugalah. Ya? Diceritakan. Tengok. Ya? Ya? Dalam senyap-senyap, dia tengok orang dah buat kerja. Dikerjakan kebun tu. Keluar hasil. Dah banyak hasil keluar kiranya. Ya? Jadi, ya, bila tuannya nak, pada masa itu sebenarnya tak, tuan apa orang yang menanam tidak boleh nak minta ganti rugi. Tapi tak tahulah dengan cerita ustazah tu bagilah juga. Ya. Sebab dia dah tanam tak lagi cabut. Ya. Tapi ya, hasil tu akan diteruskan. Tuan punya tanah ambil lah. Tapi agaknya dasar kesian, dia dibagilah pampasan sikit. Ya. Macam tu lah. Ya. Sebenarnya ikutkan pampasan pun tak ada. Kalau dalam Islam. Kalau zaman Nabi, suruh cabut pokok tu. Ya. Itu kena ingatlah hal-hal macam ni. Ini yang berlaku macam ni lah cerita dia. Baik lagi, siapa nak baca 919 ya? Silakan. Wan Zaitun belum baca lagi, okey. Satu lagi. Satu lagi. 920. Baik, catatkan ya 919 dengan 920. Hadis boleh dipakai. Matan, orang yang menanam sesuatu di tanah orang lain tanpa izinnya, diperintah mencabut dari tanaman itu dari tanah tersebut. Hukum
sebagai satu ketentuan. Perhatikan hukum sebagai satu ketentuan. Di hadis 919 dengan 920 sekali kan tu hukum yang sama. Jadi nampak tak? Dalam hadis ini zaman Nabi bila orang yang punya tanah mengadu kepada Rasul, maka orang yang menanam tadi suruh cabut pokok-pokok kurma yang ditanam di tanah bukan kepunyaannya. Itu kena ingat. Zaman Nabi dulu suruh cabut. Dan diterangkan di sini bahawa tidak ada hak hidup bagi tanaman orang yang zalim. Mana yang menanam tu kira orang yang zalim. Dikira sebagai orang yang zalim. Sebab dia menanam bukan pada hak dia. Itu dikatakan sebagai menanam tiada hak hidup bagi tanaman orang yang zalim. Suruh cabut. Dan tidak ada pampasan apa-apa. Maknanya tuan rumah tidak berhak nak bagi pampasan apa-apa. Itu kena tahulah dalam segi hak ini. Dulu ada kisah yang bergelar ustazah juga. Dia telah mengambil hak jirannya. Maknanya dia buat pagar, mengambil hak kawasan jirannya. Seorang ustazah pula tu. Sampailah ke mahkamah. Akhirnya mahkamah tetap putuskan. Bukan hak dia. Bukan hak ustazah tu. Walaupun dia bergelar ustazah. Walaupun terkenal. Tapi bukan hak dia. Tetap salah. Jadi memang tak boleh dia mengambil hak orang lain. Jadi itu kena ingatlah. Contohlah, kalau contoh rumah kita ni, sebelah rumah kita ni ada satu sebidang tanah. Maknanya tanah tu tanah untuk projek perumahan. Tapi kosong, semak. Jadi kita ni sebagai jiran ni sudah tentulah risau sebab sebelah rumah kita semak samun. Khawatir nanti binatang-binatang apa-apa ada kat situ. Jadi kita ni sukarela. Kita bersihkan. Kalau saya kata kita nak tanamlah. Bukan benda yang besar-besar. Contohnya serai ke, lada api ke, kita tanam contoh tanamlah. Tapi sekiranya tuannya perlu nak dibuat apa-apa projek kat situ, kita redalah. Tak apalah, kita cabutlah. Tu macam tu. Jangan kita keras kepala pula sampai berparang-parang. Kita dah penat buat kerja lah itu ini. Macam tu. Datang tuannya pula nak cabut kita punya tanaman. Tak boleh, kita tak boleh keras kepala. Jadi kita kena reda. Tuannya nak gunakan tanah itu. Kalau kita tahu tuannya pula, cakap dengan dia, sementara tanah ni tak digunakan, boleh tak saya nak tanam-tanam lada ke apa ke daripada semak. Sebab kalau terbiar nanti semak samun, risau juga saya duduk sebelah ni. Jadi seandainya kita tahu tuannya. Tak apa kata tuan tu, silakan.
ya. Jangan pokok besar-besar dah, ya. Tapi kalau saya nak gunakan, ya, kenalah, ya, cabut balik tanam-tanaman ni, contoh. Itu maknanya, ya, kita, ya, bermuafakat, ya, dengan jiran, tak mengapa, ya. Baik, lagi siapa nak baca lagi? 921. Ini last tajuk, ya, tajuk tadi, hadis 921. Silakan. Siapa nak baca, silakan. Oh, okey. Ya, jadikan, ya. Hadis 21, ya, hadis sah. Matan, dilarang mengganggu hak orang lain. Hukum haram. Ini, ya, adalah di antara cerita dalam khutbah Hari Raya Korban, ya, yang mana Nabi katakan, ya, sesungguhnya darah kamu, harta kamu haram bagi kamu, sebagaimana, ya, hari kamu ini, haramnya hari kamu ini pada bulan kamu ini di negeri kamu ini. Jadi, ya, mana di tanah haram, ya, diharamkan, ya, berbunuh-bunuhan, ya, ataupun membunuh binatang, mencabut pokok-pokok, ya, diharamkan. Jadi, ya, dalam hadis ini yang maksudnya kita dilarang, ya, membunuh, merampas harta orang Muslim, ya, macam haramnya Mekah, dan haramnya bulan haji. Jadi macam itulah, ya, hak orang. Seseorang itu ada hak mempertahankan hartanya, ya, dirinya. Jadi, ya, kita tidak boleh menceroboh hak dia dan tidak boleh membunuh, ya, jiwanya. Macam itulah diterangkan dalam hadis ini, ya. Baik, ya, maka tamatlah tajuk berkaitan Ghazbi, ya. Kemudian kita sambung dengan tajuk baru, iaitu tajuk dia Suf'ah. Babus Suf'ati. Babus Suf'ati. Suf'ati. Baik, letak nota. Suf'ah ialah hak orang yang bersekutu dengan orang yang lain. Untuk membeli bahagian dari rumah yang dimiliki bersama
atau tanah yang dimiliki bersama. Itu makna syubhah. Ya. Baik, siapa nak teruskan baca? Silakan. Babu syubhah. 922. Pusing balik. Ajar arti. Ya. Satu lagi. 923. Baik, catatkan ya. 922 dengan 923. 922 dengan 923. Hadis sah. Syuf'ah itu, dia punya matan ya. Matan. Syuf'ah itu ada pada tiap-tiap sesuatu. Bracket, tanah, koma, kampung, koma, kebun, koma, rumah, koma, barang dagangan, koma, hamba dan sebagainya. Tutup bracket. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, saya terangkan dulu hadis 922. 922 ini dia bermaksud dua orang atau dua pihak yang memiliki rumah atau tanah bersama-sama. Dia memiliki rumah atau tanah bersama-sama. Dan tidak ada batas-batas pemisah dalam pemilikan tanah atau rumah itu. Ya. Tidak ada pembatas sama-sama. Kalau 3 ekar, 3 ekar sama. Kalau satu rumah sama. Maka, mereka mempunyai hak syuf'ah. Tetapi apabila telah jelas batas-batas tanah yang dimiliki oleh dua orang atau dua pihak, maka masing-masingnya tidak lagi mempunyai hak syuf'ah. Contohnya, ya, tanah 4 ekar. Yang kau 2 ekar, saya 2 ekar. Itu tak ada hak syuf'ah lagi. Ya. Itu ya adalah hadis 922. Ya. Hadis 923. Dua orang atau dua pihak maksudnya
Dua orang ataupun dua pihak yang bersekutu dalam memiliki tanah atau rumah tidak halal menawarkan bahagiannya kepada pihak lain sebelum ia tawarkan kepada teman sekutunya. Itu kena ingatlah. Ya. Contohnya misal kata rumah tu dia beli bersama. Ya. Kemudian si A dengan si B contohnya. Dia beli bersama ataupun A, B, C. Contohnya. Jadi dikongsikan. Tiga ni rumah ni sudah ada 3 nama kongsi. Kalau seandainya salah seorang nak keluar dan nak jual bahagian dia, maka dia kena tawarkan kepada rakan perkongsiannya. Maka sisi contoh nak keluar sisi, maka sisi kena tawarkan kepada A dan B. Kalau dia nak bahagiannya. Sama juga dengan kebun contohnya. Kalau kita nak jual kebun, sebaiknya kita tawarkan kepada saudara kita dulu yang terdekat. Jangan kita pergi jauh dulu. Sekiranya keluarga kita yang terdekat dia tidak sanggup untuk membeli, tidak ada salahnya kita tawarkan kepada jiran tetangga kita. Apalagi kalau jiran kita Muslim, kita kena tawarkan dengan dia. Lepas tawarkan dengan dia, kalau dia tidak mau terima ataupun dia tidak ada kemampuannya nak membelinya, baru kita tawarkan kepada pihak luar. Itu selalu kita lupa. Kita lupa menawarkan kepada pertama kerabat, yang kedua kepada jiran. Contoh misal kata kereta lah. Contoh kereta. Kereta kita nak jual ni, kita tak kena tawarkan dulu sepatutnya kepada kerabat-kerabat kita dulu. Kalau dia tak nak, tawarkan kepada jiran. Mungkin jiran ni dia memang nak beli untuk bagi ke anak dia ke. Jangan ke orang lain dulu. Bila ke orang lain dulu, nanti jiran tertanya pula, kereta kau dah jual ke? Lah, tahu itu saya nak beli. Kan ada rasa tekilan. Itu dalam Islam macam tu. Jadi kita kena tawarkan. Kalau jiran tak nak beli, itu tak apa. Baru kepada hak lain. Macam itulah cara yang diterangkan dalam Islam. Hak syufa'ah ini. Sebab itu siapa yang bersekutu dalam pembelian tu, kalau dia nak keluar, dia kena bagi tahu kepada, atau nak jualkan dulu kepada, tawarkan dulu kepada siapa? Orang yang diajak berkongsi itu. Baik, kita teruskan lagi hadis di 9231. 9231. Ya. 9 tadi 922 kan? 923. 923A itu letak sama hukum dengan tadi. Letakkan 922, 923, 924. Letakkan sekali sama. Sekarang baca 924. 923A tu samakan dengan atas tadi. Sekarang dia tak ada apa pun, dia hanya sama dengan makna di atas. Jadi hanya 924. Siapa nak baca sekarang ni? Syarifah, Puan Hajar Syarifah. Silakan. Buka mic Puan Hajar Syarifah. Dah buka. Belum buka, kejap. Tadi bising dia punya mic tu. Sekejap ya. Saya buka. Okey, sila.
Hmm. Ha, okey. Satu lagi, dia ada berkait. 925. Teruskan, Ya Sarifah. Hmm. Hmm. Ya. Baik. Ya. Cantikkan 924 dengan 925 sekali. Hadis sah. Matan, tetangga lebih berhak mendapat penawaran rumah yang akan kita jual. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya. Tadi dah disebutkan juga, jadi saya dah sebutkan, ya, mana jiran itu lebih diutamakan. Sebelum, ya, ini maknanya, ya, kita ada kerabat, ya, mungkin, ya, kerabat itu akan kecil hati seandainya kita tawarkan pada orang lain, kita tak tawarkan pada kerabat kita. Mungkin kerabat kita nak beli. Ini sebab itu saya kata tadi, tawarkan kepada kerabat kita. Mana tahu di antaranya ada yang nak beli, nak, ya, nak suruh anak dia tinggal situ, ya. Dan kalau tak ada, baru jiran, ya. Jiran tu lebih penting. Jadi apa? Kenapa, ya, kepada jiran? Ya, sebab jiran itu, ya, terkadang lebih baik daripada saudara. Ya, apa-apa hal pun terkadang kita memanggil jiran. Saudara kadang jauh, kita memanggil jiran. Apa-apa hal, jiran. Itu pentingnya kita menawarkan kepada jiran. Dan seandainya jiran kita Muslim, ya, maka kalau kita nak jual rumah, ya, jiran kita tak nak beli pun tak apa, ya, dia tak sanggup nak beli atau dah berkecukupan, maka kita kena tawarkan cari pembeli juga Muslim. Apa sebabnya? Kalau kita meletakkan jiran yang bukan Muslim, mungkin jiran kita ni tidak senang. Kita telah menyakiti hati jiran. Ya. Macam mana kita tak suka kalau jiran kita bukan Muslim? Tak sukanya bukan apa, bila berlaku kematian. Kadang mereka, ya, berlama-lamaan diletakkan jenazah di dalam rumah. Ya, macam-macam acara mereka buat. Jadi kita sebagai jiran ni memang cukup rimas, ya. Kalau nak tahu. Jadi kita kalau boleh jangan memberikan kepada, ya, orang yang bukan Muslim. Ya, sebabnya itulah nanti jiran kita akan rasa, ya, sakit hati berpanjangan. Sebab dia nak duduk lama. Dia nak duduk kadang sampai mati kat situ. Jadi jiran yang dia tidak senang. Bayangkanlah. Kecuali lah kita beli rumah. Kita beli rumah, ya, kita dah
Tak tahu, kita tengok jiran kita semua dah. Rupanya orang lain, bangsa lain, itu lain. Ini yang kita dah duduk lama, dah berjiran lama. Jadi kita kena jaga hati jiran. Ya. Kadang orang tak peduli hal tu. Ni orang tak ada perasaan. Ya. Kita ada perasaan. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kita nak saudara lama. Ya, walaupun kita dah pindah tempat lain, tapi itulah saudara kita juga sampai bila-bila. Ya. Baik, sambung lagi. Siapa nak baca? Sambung yang lain pula tadi. Halimah. Oh, okey. Silakan. Halimah. Sikap. Sikap ni maknanya kepercayaan. Kepercayaan. Okey, Puan Hajar Zaitun habiskan satu lagi, 927. Dari Ibnu Umar. Okey. Kita catatkan dulu hadis 926. Hadis 926 hadis sah. Matan dia, tetangga yang gaib harus diberi tempo untuk penawaran rumah yang akan dijual. Hukum sebagai satu ketentuan. Hadis 927. Hadis lemah. Matan syuf'ah. Syuf'ah apabila sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya, maka pemilik bebas menawarkan kepada orang lain. Hukum sebab harus ada pengumuman lebih dahulu. Jadi hadis yang 2927 ni hadis dhaif ya. Hadis lemah. Kononnya kalau dah sampai
waktunya, ya, mana pemilik bebas menawarkan kepada siapa saja. Jadi sebenarnya ya di sini lemah. Yang sebetulnya kalau si jiran itu, ya si jiran itu bepergian, contohnya kita tahu jiran tu rupanya dia pergi berjalan luar negara, ya. Jadi ya kita tunggu dia balik dulu. Untuk menawarkan, tunggu dia balik dulu untuk menawarkannya. Ataupun zaman sekarang adalah zaman moden, adanya boleh kita bertelefon, berwhatsapp dan sebagainya. Ya, kita pun bagi tahu kat dia. Ya, bagi kat dia, okey saya pertimbangkan tapi tunggu saya balik dululah. Contohnya. Tunggu saya balik dululah. Ya. Contohnya sekian hari bulan saya balik. Nanti saya bagi keputusan. Macam tu ada harapan lah, kita tunggulah dia dulu. Ya. Itu dalam dalam Islam, ya. Jadi kita kena jaga hati kerabat, hati jiran, ya. Macam itulah ya dalam Islam. Walaupun hal-hal pasal menjual ni, ya, pun macam tu. Ya. Jadi ya, kebaikan jiran itu ya tak dapat nak dikata, nak dinilai. Ya, kalau jiran tu cukup baik, ya lebih mahal daripada ya, rumah dan isinya. Itulah kalau kita dapat jiran yang baik. Ya. Tapi kalau tak baik, ya kita hidup merana berjiran dengannya. Ya. Baik ya, sampai situ dulu untuk hari ini. Alhamdulillah kita dapat manfaat daripada pelajaran ini. Dan akan datang kita masuk bab qirat namanya, ya, bab qirat insya-Allah. Ya. Baik, kita sudahi dengan sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim.